Perkhidmatan 5G, pengguna tidak perlu bayar kos tinggi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah keluarkan kertas undi kos bagi PRU Don Melaka. Assalamualaikum dan selamat petang. Berita wilayah hari ini akan melintas langsung dari JAKIM, Sabah dan Sarawak. Fokus hari ini 14 pendatang asing di Sabah lulus pusat tahanan sementara dan pembukaan pintu sempadan antarabangsa Teluk Melanu bakal lonjak ekonomi setempat. Setia sejam bersama kami dalam berita wilayah. Pengguna dijangka tidak perlu membayar kos yang tinggi bagi mendapatkan perkhidmatan 5G. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, ia kerana kerajaan telah mengambil kira soal itu sebelum melaksanakannya. Tegasnya melalui Digital Nasional Berhad DNB yang merupakan agensi pelaksana perkhidmatan itu, kerajaan telah menetapkan agar kos kemudahan terbabit perlu efektif supaya tidak membebankan pengguna. DNB akan bekerjasama dengan semua telcos ataupun MNOs yang sedia ada untuk memberikan perkhidmatan. Dan kalau macam sekarang ini, setiap telco itu membina prasarana-prasarananya sendiri yang menyebabkan ada duplication in terms of cost, dan kita merasakan kaedah itu sebab apa juga kos yang ditanggung nanti akan dipas kepada pengguna, kepada rakyat. Sekarang ni macam single highway ownership, built and owned by DNB and later on to be used by all the telcos. Jelasnya, usaha mencari modul perkhidmatan yang kos efektif dengan model 5G Multi Operator Core Network MOCN integration dikenalikan DNB. Dengan model itu, kerajaan berharap dapat menjadikan Malaysia sebagai satu daripada negara peneraju bagi perkhidmatan rangkaian 5G dalam tempoh 3 tahun akan datang. Dia bercakap kepada media selepas menghadiri pembentangan dan demonstrasi rangkaian teras pelbagai operator 5G di ibu negara. Sasaran awal rangkaian 5G dijangka meliputi kira-kira 80% kawasan berpenduduk menjelang tahun 2024. Dalam perkembangan lain, kerajaan sedang mempertimbang untuk membuka ruang kepada semua calon pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Don Melaka berkempen menerusi saluran televisyen, TV dan radio rasmi kerajaan. Tan Sri Anwar Musa berkata, perincian perkara itu masih dalam perbincangan bersama pihak berkaitan terutama Radio Televisyen Malaysia RTM dan keputusan muktamad akan diumumkan dalam masa terdekat. I will have discussion with RTM especially later today, and if it is possible to make some kind of arrangement to give equal opportunity for every candidate, I will make an announcement in 1 or 2 days' time. Okay, we are looking into it. Saya faham apa yang mereka minta, saya faham. Zon pelaburan pelancongan khas akan diperkenal sebagai usaha merancangkan semula sektor pelancongan negara. Kewujudannya di setiap negeri bagi bergalakkan pembangunan destinasi pelancongan berpotensi. Since land falls under the state, therefore it is just good for them to work with the investors. And investors are the people who can see the potentials of business. So there are a lot of potentials in our country.
I've been going around, especially even in the rural areas, because I think they are able to see the potentials on how they want to build up new areas and also to create new niche segments. With it, we pushed for several financial aids. Dalam sesi Dialog Invest Malaysia 2021, Anjuran Bursa Malaysia secara maya jelasnya menerusi zon tersebut, kerajaan negeri dan pelabur boleh memperluas dan meneroka peluang baru melangkaui sektor pelancongan. Bagi menarik penyertaan pelabur, Mautek turut menawarkan bantuan kewangan dalam bentuk dana dan insentif di bawah kendalian Bank Pembangunan dan SME Bank. Sebelum kita ke berita-berita dari seluruh negeri dalam negara, kita ke studio mini RTM Melaka bersama Nur Amalina Abdul Halim bagi mendapatkan perkembangan semasa pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Melaka. Silakan Amalina. Baik, terima kasih Nurul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebanyak 7,601 kertas undi pos dikeluarkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi PRU Dun Melaka. Pengeluaran kertas undi dilakukan semalam oleh petugas pilihan raya di semua 28 kawasan Dun. Setiausaha SPR, Dato' A. Kemaruddin Ishak melalui kenyataan media memaklumkan pengeluaran kertas undi pos adalah untuk individu yang dibenarkan mengundi secara pos dan takluk bawah Peraturan 3 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya Pengundian Pos 2003. Daripada jumlah tersebut, 6,871 adalah kategori borang 1A, iaitu petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR, polis, tentera dan petugas media. Manakala 511 kertas undi pos bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara. Selain itu, 113 kertas undi pos daripada kategori borang 1C melibatkan 9 agensi dalam sektor keselamatan dan kesihatan serta 106 kertas undi pos bagi pengundi tidak hadir PTH luar negara. Kertas undi yang lengkap ditanda perlu dikembalikan kepada pegawai pengurus DUN kawasan yang berkenaan sebelum jam 5 petang pada 20 November nanti. Pengundi turut dinasihat untuk menjaga kerahsiaan undi masing-masing dengan tidak memuat naik gambar atau rakaman kertas undi pos di media sosial. Barisan Nasional BN melancarkan manifestonya dengan 5 teras utama dan 103 inisiatif. Fokusnya memastikan kestabilan politik matang menerusi penyediaan peruntukan kepada semua 28 adun termasuk adun pembangkang. Timbalan Pengerusi BN, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, BN turut menetapkan janji untuk merealisasikan lonjakan ekonomi baharu di Melaka selain mewujudkan 10,000 peluang pekerjaan setiap tahun. Juga berhasrat memperkasa tadbir urus yang bersih selain mewujudkan DUN belia bagi menyokong penglibatan belia dalam menyalurkan idea terhadap tadbir urus kerajaan. Turut terkandung agenda khusus melibatkan pendidikan kanak-kanak, sokongan sosial komuniti orang kurang upaya OKU, orang asli serta warga emas. Teras terakhir, pembangunan mapan dengan fokus kepada projek mengatasi banjir serta mempromosi pelancongan. Saya yakin episod lalu membuka mata kepada kita semua bahawa ketidakstabilan yang berlaku adalah bukan disebabkan rakyat. Sebaliknya, pengkhianatan seumpamanya terjadi dek kerana tindakan pihak yang tidak bertanggungjawab yang meletakkan kepentingan rakyat di belakangnya. Beliau berucap melancarkan manifesto BN secara dalam talian. Tidak faham SOP bukan alasan untuk melanggar kesalahan serta menidakkan undang-undang sepanjang tempoh kempen. Ketua Polis Melaka, Dato' Abdul Majid Muhammad Ali memberi peringatan itu dalam taklimat penyelarasan SOP MKN, SPR dan permit kepada wakil-wakil calon dan parti politik di Ibu Pejabat Polis IPK Melaka, Bukit Beruang. Tegas beliau, semua SOP dan peraturan yang ditetapkan oleh MKN, Kementerian Kesihatan KKM dan SPR bagi mengelakkan PRU ini menjadi pencetus gelombang keempat pandemik COVID-19.
So di bawah peruntukan undang-undang, dia mengatakan ignorance of the law is not the excuse. Mana dia kalau kita mengatakan kita tak faham SOP, kita tak faham peraturan, kita tak faham undang-undang, kita melakukan satu kesalahan. Itu bukan satu alasan proses undang-undang itu tidak boleh berjalan. Itu yang salah satu tujuan yang kita nak terangkan kepada wakil-wakil calon dan wakil-wakil parti itulah. Mana dia kita nak beri penerangan sejelas-jelasnya pada dia supaya dia tahu tentang peruntukan undang-undang tersebut dan SOP yang dikeluarkan. Dato' Abdul Majid berpuas hati perjumpaan bersama wakil-wakil calon dan parti politik berjaya menyelesaikan beberapa kekeliruan berkaitan SOP PRU Dun Melaka. Dalam perkembangan lain, sebanyak 23 laporan polis diterima setakat semalam berkaitan kesalahan pelanggaran SOP mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342 ketika berkempen. PRU Dun Melaka berlangsung tanpa kempen fizikal ataupun perhimpunan melibatkan calon-calon yang bertanding. Pendekatan yang digunakan mereka bagi mendekati pengundi pastinya menerusi media sosial sebagai medium utama. Wartawan Anas Maknor meninjau sejauh mana pengundi menerima cara baharu itu. Pilihan Raya Umum Dun Melaka berlangsung tanpa kempen seperti dahulu yang mungkin membataskan usaha para calon meraih sokongan pengundi. Platform media sosial mungkin bakal menjadi penentu kejayaan seseorang calon itu meraih kemenangan di kerusi yang dipertandingkan. Namun sejauh mana rakyat atau pengundi ini dapat membiasakan diri dengan kempen secara alamaya bagi mengenali calon-calon mereka. Kita dapatkan reaksi pengundi mengenai budaya baharu kempen PRU Dun Melaka. Ada tengok. Okey, nampaknya baiklah. Bagus dia punya ni lah. Kuasa dia lah. Boleh terima. Nombor baru. Okey, tahu. Tak ada. Ada tengok. Saya banyak menggunakan media sosial. Jadi saya akan tengok pada media sosial juga. Dan saya akan buat kajian sikitlah tentang calon-calon tu. Yang mana yang patut kita undi lah. Dari Facebook. Ya, Facebook. Ya, ada. Biasa Facebook saja, pakai Facebook saja. Calon lama pun okey, tapi lebih tahu dia orang punya perbuatan semua. Facebook semua ada tengok lah. Kalau TV malam pukul 8 dia TV kita pun ada tengok juga. Jadi jarang buka ni Facebook dan media sosial semua lah. Jadi saya prefer, saya lagi suka pasal ikut cara dulu. Jauhan saya juga mendapati kebanyakan pengundi, khususnya mereka yang berusia 30 tahun ke atas, lebih menggemari kempen cara lama secara bersemuka. Namun, ada juga yang menerima konsep baharu ini sesuai dengan situasi semasa. Antara medium yang kerap dilayari adalah Facebook, calon atau parti. Mereka juga mengharapkan calon yang dipilih nanti bukan sahaja hebat dengan janji-janji di media sosial, tetapi mampu menterjemahkan dengan gerak kerja di kawasan diwakili. Harapan kita sebagai penduduk sini, kalau boleh dia datang berjumpa rakyat lah. Jadi kerap turun padang, masuk kedai-kedai kopi ke contoh. Jadi kita dapat berbincang lah apa yang patut, apa perubahan yang perlu dilakukan dan dengar rintihan-rintihan orang bawah-bawah ni lah. Banyak kedai kopi ni orang biasa-biasa je. Kita kalau siapa yang calon menang, kita mintalah dia tolong-tolongkan NGO ke kampung-kampung dia orang ada susah-susah dia orang, panggil dia orang pergi tolonglah. Kalau jadi wakil saya rasa saya ada meminta sikit bantuan untuk kaum orang India lah itu. Jadi mungkin saya boleh cadangkan sikit orang India tu yang miskin-miskin tu bantu dan umat mereka lah. Dan juga mungkin ada yang perlukan bantuan pelajaran semua itu minta calon itu bagilah harapan saya lah. Biar apapun platform digunakan calon bagi meraih sokongan pengundi, yang penting tanggungjawab anda sebagai pemilih semasa hari mengundi nanti. Jangan lupa. Bagi memastikan tiada pertambahan kes COVID-19 di Melaka, pengunjung yang tidak cukup tempoh matang atau tidak lengkap vaksin tidak dibenar mengadakan sebarang aktiviti pelancongan.
Arahan itu termasuk penginapan di hotel. Jelas Presiden Persatuan Pelancongan Melaka MTA Madalina Kuah. Penetapan syarat itu mengikut saranan Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. I think member Persatuan Pelancongan Melaka, we are very strict. Kalau you tak ada 2 dos, kita tak bagi masuk. Macam hari tu kat sungai pun ada family dari Penang, dia tak cukup dos. Kita minta maaf yang you tak boleh datang. Kita minta maaf yang you tak boleh naik bot. Sebab you akan menyusahkan orang lain. Jangan menyusahkan orang lain. Jadi, we are sorry. Jadi, you lengkapkan dos tu and make sure dah 14 days baru you mengembara datang ke Melaka. Aspek pematuhan SOP dan oleh calon-calon dan petugas parti politik sepanjang kempen PRU Don Melaka masih pada tahap yang mendukacitakan. Ini kerana masih terdapat banyak pihak yang mengambil kesempatan atas kelompongan SOP sedia ada demi kepentingan mereka. Untuk butiran lanjut mengenai perkara ini, kita bersama wartawan Muhammad Ashraf Ishak yang mendapatkan respon Pengarah Kesihatan Melaka, Dr. Rusdi Abdul Rahman. Ashraf, teruskan. Ya, Amalina, seperti yang semua sedia maklum, pelaksanaan PRU Don Melaka dilaksanakan dalam suasana norma baru ketika kita masih lagi berhadapan dengan penularan COVID-19 khususnya varian Delta. Dan situasi ini membuatkan pihak SPR dan KKM telah pun membuat beberapa ketepatan yang wajib diikuti semua pihak bagi memastikan kelancaran proses pilihan raya. Antaranya termasuk larangan aktiviti berkempen secara bersemuka dan penganjuran perhimpunan dan majlis sosial berkaitan pilihan raya. Namun masih terdapat banyak pihak yang melanggar SOP dan ketetapan yang telah diputuskan ini. Dan untuk kita mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini, bersama-sama saya ketika ini adalah Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, Dr. Rusdi Abdul Rahman. Baik, terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami. Mungkin pertamanya, bagaimana Doktor boleh kongsikan bagaimana tahap mematuhi SOP petugas parti politik dan calon-calon yang bertanding pada pilihan raya kali ini? Okey, terima kasih. Buat masa ini ingin saya maklumkan di sini kami masih berdukacita kerana masih banyak lagi pihak yang melanggar SOP yang ditetapkan oleh KKM dan SPR. Saya mohonlah supaya semua sekali patuh kepada SOP yang ada. Mungkin dari segi kadar kebolehjangkitan COVID-19 ni, kita seperti sedia maklum penganjuran pelaksanaan PRU Dun Sabah sebelum ni menyebabkan peningkatan kes. Namun bagaimanakah untuk situasinya di Melaka ni? Adakah setakat daripada proses penamaan dan tempoh berkempen ni adakah berlaku peningkatan ataupun bagaimana? Kadar kebolehjangkitan bagi negeri Melaka masih pada peringkat 1, tidak pernah turun daripada di bawah 0.9. Oleh sebab itu, bila-bila masa boleh meningkat jika kita tidak patuh kepada SOP. Walau macam mana pun, alhamdulillah buat masa ini tak ada nampak peningkatan yang mendadak buat masa ini. Tapi kita kena berjaga-jagalah. Mungkin dari segi usaha untuk mendidik dan memastikan semua pihak patuh kepada SOP, mungkin apa yang dilaksanakan pihak Jabatan Kesihatan sendiri bagi memastikan semua pihak terutama petugas parti politik dan calon-calon yang bertanding terus patuh kepada SOP yang ditetapkan? Ya, kita telah pun mengedarkan SOP yang berkaitan kepada semua pihak, kepada parti-parti, dan juga kita pagi tadi telah pun membuat talimat kepada semua wakil-wakil parti siap dengan dialog bagi memahamkan kepada mereka tentang SOP yang kita tetapkan. Oleh sebab itu, saya rasa tidak ada alasan untuk kita tidak patuh kepada SOP dan tidak ada alasan untuk kita kata kita tidak tahu SOP yang ada. Dan saya mohonlah kepada semua pihak demi kesejahteraan semua supaya kita patuh kepada SOP dan kita jangan jadikan Melaka sebagai pencetus kepada gelombang yang keempat ini. Okey, seterusnya mungkin menjelang pada hari pengundian nanti, pihak SPR sebelum pun ada memaklumkan pembukaan kemah khas untuk mereka pengundi yang bergejala. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit bagaimana proses itu berlaku dan berapa penlibatan pihak petugas Jabatan Kesihatan sendiri. Ya. Ini pun salah satu daripada langkah kita untuk memastikan bahawa tidak berlaku jangkitan di kalangan pengundi. So mereka-mereka yang bergejala, apa jua gejala lah, tidak semestinya demam sahaja.
saja akan dibawa ke khemah bergejala. Di khemah itu kami akan pastikan mereka membuang undi dengan cara SOP yang betul dan insya-Allah akan mengekang whatever kemungkinan jangkitan yang mungkin boleh berlaku. Mungkin terakhir pesanan doktor kepada semua petugas parti politik, calon-calon dan pengundi untuk terus patuh SOP agar memastikan kelancaran pilihan raya kita pada kali ini. Ya, saya mohonlah bukan sekadar kepada parti-parti politik, petugas-petugas politik, juga pengundi-pengundi yang sedang giat dengan aktiviti masing-masing sekarang ini, mohon supaya jangan terlalu teruja dengan apa yang berlaku, sebab kita mesti ingat bahawa ini adalah keadaan yang norma baru yang mana kita kena patuh, sebab tanpa kita patuh kepada SOP yang ada, tanpa kita kekalkan dengan penjarakan, dengan pakai mask, dengan PPE dan sebagainya, ada kemungkinan bahawa jangkitan daripada luar akan berlaku di Melaka dan akan mencetuskan fenomena yang kita tidak ingini. Jadi sama-samalah kita patuh kepada SOP. Okey, baik, terima kasih doktor kerana sudi bersama kami pada Berita Wilayah ini. Dan setakat itu saja perkembangan terkini yang dapat saya kongsikan. Kita kembali semula bersama Nur Amalina di studio mini RTM Melaka, Jalan Taman Sari. Silakan. Terima kasih Ashraf. Laporan itu mengakhiri lintas langsung dari studio mini RTM Melaka petang ini. Terus bersama kami dalam berita perdana untuk lebih banyak laporan PRU Dun Melaka. Kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul. Pendatang asing tanpa izin dari Pusat Tahanan Sementara meloloskan diri fokus dari negeri di bawah payu. Perinciannya kita langsung bersama Inisia Dolosi, Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Nurul, seramai 14 pendatang asing tanpa izin parti warga Filipina meloloskan diri dari Pusat Tahanan Sementara PTS Depoh Tahanan Imigresen Kimanis Papar sekitar 3.30 pagi tadi. Bagaimanapun, 7 daripada parti itu berjaya ditahan semula kira-kira dalam lingkungan radius 2 km dari depoh berkenaan setakat 10.45 pagi. Ketua Polis Daerah Papar DSP Bartolomeo Umpit memberitahu kesemua tahanan berumur lingkungan 23 hingga 43 tahun tersebut dipercayai melarikan diri dengan mengumpil bumbung tandas bangunan setinggi kira-kira 2 meter. Dia orang telah berkumpul masuk ke dalam tandas. Bila dalam tandas ni dia umpil atap zinc tu menggunakan sama ada benda tajam lah umpil. Dia buka, dia lari keluar, dia potong pagar menggunakan cutter. Lepas tu keluar lagi, dia potong lagi pagar. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Papar. Mengulas lanjut, katanya operasi menjejaki 7 lagi suspek yang masih bebas giat dijalankan termasuk melalui sekatan jalan raya di 3 lokasi iaitu Kinarut, Papar dan Bongawan. Operasi turut dibantu Jabatan Imigresen Malaysia JIM, Pasukan Gerakan Udara PGU, Unit Anjing Pengesan K9 dan Pasukan Polis Marin PPM. Orang ramai yang mempunyai maklumat terhadap suspek yang masih lolos diminta tampil ke Balai Polis Berdekatan atau menghubungi Bilik Gerakan IPD Papar. Kes disiasat mengikut Seksyen 223-224 Kanun Keseksaan. Susulan kejadian tanah runtuh di kilometer 14 Jalan Utama Keningau Apin-Apin Tambunan berdekatan Kampung Liau Laut Keningau semalam, Kerajaan Negeri melalui Kementerian Kerja Raya Sabah memohon peruntukan segera daripada Kerajaan Persekutuan bagi membina jambatan kekal di jalan terbabit.
Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik berkata ketika ini pihak konsesi Jabatan Kerja Raya JKR telah membina jambatan separuh kekal dijangka siap dalam tempoh 2 bulan. Pembinaan jambatan kekal ini telah berbincang dengan pihak JKR bahawa akan mengambil masa lebih kurang 2 tahun. Jadi sementara kita minta menunggu peruntukan dari kerajaan persekutuan, kita akan membina jambatan separuh kekal. Datuk Robert yang juga adun bingkor ditemui pemberita RTM ketika meninjau jalan berkenaan. Ketika ini pengguna boleh menggunakan jalan alternatif iaitu Jalan Magatang Ranggom Kapayan sementara menunggu kerja-kerja baik pulih dilaksana. Pihak konsesi JKR juga akan membuat jalan lencongan berhampiran jalan tanah runtuh yang dijangka siap dalam tempoh seminggu. Program Pelanjana Semula Ekonomi Penjana Kementerian Pengajian Tinggi Career Advance Program KPT-CAP Advanced Open Water Diver PADI mampu memberi nilai tambah kepada graduan yang mengambil jurusan pelancongan di Politeknik maupun kolej komuniti di negeri ini. Melalui program itu, graduan akan diberi sijil atau kad PADI penuh selain ditawarkan peluang pekerjaan sebagai dive master di syarikat pengendali latihan terlibat. Pengarah Bahagian Kolaborasi Industri dan Komuniti BKIK, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Yusma Yusof berkata, Penjana KPT-CAP merupakan inisiatif kerajaan dalam menangani cabaran kebolehpasaran graduan sekaligus membantu mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan belia. Sebelum ini dia tak dapat dilaksanakan disebabkan oleh PKP, tetapi bila arahan movement itu telah diangkat, maka barulah kita dapat laksanakan. Dia memang satu program yang sangat ditunggu-tunggu, khususnya di Sabah, bagi memenuhi kehendak pasaran tourism di Sabah itu sendiri. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan program penjana KPT-CAP PADI di Politeknik Tawau. Program ini disertai 20 graduan dari Politeknik Tawau dan Metro Betong Sarawak serta Kolej Komuniti Sempurna yang dikelolakan syarikat WOW Borneo Sendirian Berhad. Melalui program-program yang disediakan oleh Politeknik dengan Kementerian, para pelajar mudah dan senang mendapat peluang pekerjaan. Kita sedia melatih dan memberi peluang lah untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Banyak memberi manfaat kepada pelajar lah, di mana program ini dapat dianjurkan untuk menambahkan kami punya skill dari segi servis dan juga skill menyelam lah dalam bidang tourism, terutamanya di bagian Sabah ini kita banyak di dalam bagian bidang diving lah, scuba diving. Ini adalah pertama kali saya untuk diving, sangat menyeronokkan. Saya dapat ilmu pengetahuan tentang diving tu. Mungkin saya dibagi peluang untuk guide ke diving ke apakah, insya-Allah lah. Bantuan peranti siswa dilihat mampu meringankan beban mahasiswa B40 untuk melanjutkan pelajaran seiring dengan perkembangan teknologi di institusi pengajian tinggi IPT. Rata-rata yang ditemui RTM di Kota Kinabalu menzahirkan rasa syukur atas inisiatif Kerajaan Persekutuan dalam membantu mahasiswa yang kurang berkemampuan untuk memiliki peranti sendiri. Peranti siswa ini merupakan langkah tersasar yang memfokus kepada golongan belia, khususnya untuk menangani isu kemiskinan digital di Malaysia. Saya rasa peranti siswa itu, untuk siswa itu amat baik kerana dia membantu dari segi pembelajaran. Namun walaupun ada peranti, tapi kita juga kena faham ada setengah tempat itu bukan isunya peranti, tapi lebih kepada infrastruktur itu, iaitu ekologi untuk membantu penggunaan peranti. Contohnya internet. Sangat memudahkan dan meringankan beban para siswa golongan B40 lah, supaya mereka lebih dapat menumpukan perhatian dalam pembelajaran mereka. Dan harapan saya di masa akan datang bantuan-bantuan seperti ini diteruskan kepada para siswa golongan B40. Sebagai seorang bapa, saya rasa bajet peranti siswa sangat sesuai, sangat baik dan dapat membantu kami sebagai ibu bapa mengurangkan kos untuk membeli peralatan pembelajaran anak-anak kami di universiti.
Perincian bantuan tersebut menyaksikan kerajaan akan menanggung sekitar RM800 bagi setiap tablet. Berita baik tersebut diumumkan Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz ketika pembentangan bajet 2022 baru-baru ini. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, kita terus saja bersama Nurul. Nurul, silakan. Terima kasih di atas perkembangan itu. Saudara, kita ikuti perkembangan cuaca semasa bersama Pegawai Meteorologi Wan Muhammad Hafiz Hussein. Silakan Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di saat ini kita menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Tetapi di kawasan perairan Laut Cina Selatan ini angin terus bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta bergelora kategori pertama melibatkan kawasan perairan Condor dan juga Reef North yang mana amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 13 November 2021. Baik, kita akan beralih ke paparan gemerada bagi melihat apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini. Baik, seperti sudah maklum pada ketika ini di Semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak dalam keadaan yang agak lembap. Banyak hujan yang berlaku pada ketika ini, terutamanya di bahagian pantai timur Semenanjung Malaysia. Begitu juga di bahagian pantai barat. Hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan di bahagian pedalaman pantai barat, melibatkan pedalaman di negeri Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan juga keseluruhan di negeri Johor serta di bahagian selatan di negeri Pahang. Hujan ini, ribut petir ini kita jangkakan akan berangsur reda menjelang ke lewat petang nanti. Tetapi di bahagian pantai timur, di negeri Kelantan dan juga Terengganu, hujan lebat terus berlaku pada ketika ini. Setakat jam 5 petang tadi, bacaan taburan hujan yang tertinggi dicatat di Kota Baru, Kelantan sebanyak 375.2 mm, diikuti Tumpat Kelantan 273.1, diikuti Kuala Terengganu 139.8 mm, diikuti dan Pasir Mas dan juga Tanah Merah Kelantan. Justru itu, Met Malaysia telah pun mengemas kini amaran cuaca daripada waspada kepada buruk dan juga bahaya yang mana melibatkan beberapa tanah jajahan. Di tanah jajahan Tumpat Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan juga Pasir Putih bagi amaran peringkat bahaya. Bagi amaran peringkat buruk pula diletakkan di bahagian tanah jajahan Jeli serta di negeri Terengganu. Peringkat waspada melibatkan daerah Besut, Setiu, Kuala Terengganu dan juga Marang. Jadi, orang ramai dinasihatkan agar lebih berhati-hati kerana keadaan lembap ini, keadaan hujan lebat ini boleh menyebabkan banjir. Jadi, anda janganlah memandu ke kawasan banjir, elakkan daripada melalui jambatan yang tidak kukuh dan jalan yang sering kali dinaiki air. Yang mana tinggal di pesisir pantai, elakkan daripada pergi ke laut dengan menggunakan kapal ataupun bot kecil. Baik, bagi negeri Sabah pada kini, alhamdulillah dalam keadaan yang agak mendung, hujan di satu tempat hanya berlaku melibatkan di bahagian pantai barat dan juga pedalaman. Di negeri Sarawak pula, hujan berserta ribut petir di satu tempat kini sedang berlaku melibatkan di hampir ke semua bahagian di negeri Sarawak. Tetapi hujan di negeri Sabah dan Sarawak ini kita jangkakan akan berangsur reda tidak lama lagi. Baiklah, sebelum pisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Sebelum ke berita selanjutnya, kita ikuti harga runcit petrol dan diesel purkot kos setengah malam ini hingga 17 November. Krisis perubahan iklim dihadapi di seluruh dunia. Malaysia juga tidak terkecuali terdedah kepada permasalahan itu. Itu antara fokus perkembangan dari Jabatan Kemajuan Islam JAKIM. Langsung dari Kompleks Islam Putrajaya bersama Rizauddin Ruslan. Silakan Reza. Terima kasih Nurul. Lalai menjaga kelestarian alam boleh menjejaskan kualiti kehidupan yang merupakan salah satu elemen dalam kitaran hidup. Al-Quran sentiasa mengingatkan manusia agar menjadi khalifah yang bertanggungjawab dalam menjaga keharmonian dan keseimbangan alam. Ikuti kupasan wartawan Syafiqah Mat Saad. Sejak akhir-akhir ini, kegagalan manusia menghargai dan menyayangi alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi punca kemusnahan, kerosakan dan bencana. Sedangkan Islam memberikan panduan bagi mempromosikan pembangunan secara mampan bagi mengelakkan risiko bencana. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tabghil fasada fil ardh. Inna Allah la yuhibbul mufsidin." Maksudnya, dan janganlah kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Dan sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa kalau mengikut ulama tafsir, Allah tidak suka bermakna orang yang melakukan kerosakan itu akan diazab oleh Allah pada hari akhirat nanti. Kerakusan manusia terhadap alam sekitar bukan sahaja memberi risiko buruk kepada masyarakat, malah menjadi faktor ketidakseimbangan alam yang turut menjejaskan makhluk lain. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia supaya mengelak daripada menyalahguna serta melakukan pembaziran sumber alam kerana perbuatan itu boleh mengakibatkan kemusnahan alam sekitar. Fungsi dan peranan alam sekitar dalam kehidupan kita sebagai manusia, ianya sebagai objek untuk kita ambil manfaat, ya, makanan sebagai sumber makanan, sumber pengangkutan untuk kita bernafas, ya, dan juga ia adalah objek untuk kita menggalas amanah yang diberikan Allah, sebagai objek tafakur juga untuk kita mengenal nama-nama Allah lebih dekat. Maka tidak wajar untuk kita menganggap tanggungjawab menjaga dan memelihara alam sekitar ini adalah terpisah daripada agama. Sesungguhnya tanggungjawab ini adalah satu tuntutan agama. Alam sekitar adalah ciptaan Allah yang penuh kesyumulan untuk manfaat manusia dan juga makhluk seluruhnya. Jika tiada tanggungjawab dalam menjaga alam, mudarat akan timbul seperti isu perubahan iklim yang dihadapi di seluruh dunia pada masa kini. Kita perlu sedar bahawa usaha menjaga alam sekitar harus menjadi teras dalam diri masing-masing kerana keharmonian dan kesejahteraan yang dikecapi kita pada masa ini saling berhubung antara manusia dan juga alam sekitar. Syafiqah Mat Saad, laporan JAKIM untuk RTM. Banyak kisah individu hilang pekerjaan dan sukar menyara kehidupan akibat tekanan situasi penularan COVID-19 dalam negara. Seorang usahawan tampil mewujudkan pusat pengumpulan makanan atau food bank dipanggil Pondok Sedekah Omar Zabedah selepas melihat kesusahan salah seorang calon temuduga di syarikatnya. Pengasasnya Azizah Omar berkata inisiatif yang dinamakan sempena nama arwah ibu bapanya dimulakan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan Januari lalu. Tengok ramai orang yang susah nak menyediakan makan untuk keluarga pun kadang tak ada. Kadang-kadang mereka menelefon saya kan minta bantuan.
Jadi bila dia datang sini saya rasa macam terharu lah kan? Dan rasa macam puas kerana kita dapat menolong orang-orang yang susah ni. Jadi kita membuat kebajikan ni adalah satu tanggungjawab kita sebagai masyarakat. Bantuan yang disediakan berupa barang keperluan harian seperti beras, tepung, minyak masak, gula, susu dan juga naskah Al-Quran. Pada peringkat awal, beliau membeli barangan dengan modal RM1,000 sebelum ramai pihak tampil membantu. Pondok sedekah ini juga tidak menjalankan sebarang tapisan kepada mereka yang datang mengambil barang bantuan keperluan. Daripada kawan-kawan, sebab tadi berniaga kawan-kawan bagi tahu ada untuk bantuan untuk orang-orang yang tak berkemampuan kan. Bila dengar tu kita orang datang sini tu ambil barang-barang ke sini. Yang biasanya kita dapat Al-Quran. Bahan itu tadi mengakhiri litas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali ke Angkasa Puri bersama-sama Nurul. Assalamualaikum. Terima kasih Reza. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan menerima watikah pelantikan 13 Ketua Perwakilan Asing ke Malaysia di Istana Negara. Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Maimunah Iskandariah turut berangkat ke istiadat penyerahan watikah pelantikan dan majlis menghadap itu. Istiadat turut dihadiri Timbalan Menteri Luar Datuk Kamarudin Jaafar dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob. Ketua-ketua perwakilan asing berkenaan termasuk Bulad Shugubai dari Republik Kazakhstan, Ninita Babulescu dari Romania, Dr. Hajara Salim Ibrahim dari Nigeria, Edmundo Fon Lopez dari Mexico, Dr. Justin Lansley dari Australia dan Andres Launa dari Austria. Selain itu, perwakilan asing yang turut menyembahkan watikah pelantikan Dr. Drahim Burstom dari Sweden, Irfan Davudov dari Azerbaijan, Morten Paulsen dari Norway, BN Ridi dari India, Massimo Russico dari Itali, Datuk Paduka Mahmud Saidin dari Brunei dan Ragai Taufik Said Nasser dari Mesir. Ke perkembangan dari Sarawak, antara intipati dari bumi ke nyalang. Pembukaan pintu sempadan antarabangsa Teluk Melanu loncak ekonomi kawasan berkenaan. Juga integriti pemangkin utama dalam meningkatkan keupayaan diri. Vanessa teruskan. Ya Nurul, integriti merupakan pemangkin utama dalam mempertingkat keupayaan dalam diri setiap individu. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ketiadaan sifat itu boleh mencalarkan imej pribadi atau keluarga, bahkan membantut kemajuan sesebuah organisasi. Ujar Datuk Patinggi Abang Johari, individu tidak kira agama, sifat integriti adalah perlu dalam menjalankan tugas yang diamanahkan dengan sebaik mungkin. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Seminar Integriti Kepimpinan Masjid dan Surau Negeri Sarawak 2021 di Dewan Kompleks Islam Sibu. Tambah beliau, pada zaman yang serba mencabar ini, peranan masjid sebagai pusat pembangunan ummah dalam pelbagai aspek ilmu perlu diperkasa. Ini kerana ilmu yang didasari akidah atau kefahaman agama yang benar adalah tunjang kepada landasan yang betul. Beliau berharap kepimpinan masjid di negeri ini PK dengan perubahan zaman mempersiap diri dan sentiasa mempertingkat ilmu agar dapat menjadi pusat pembangunan ummah. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan anugerah kepada masjid dan pegawai masjid di negeri ini yang telah mendapat pengiktirafan. Masjid An-Nur bahagian Sibu baru-baru ini telah menerima anugerah terbaik standard penarafan Masjid Malaysia SPMM kategori pengimarahan etnik tahun 2020. Seterusnya, anugerah tokoh Imam Negeri Sarawak bersempena Konvensyen Murabi Ummah Peringkat Kebangsaan 2021 kepada Jamie Andrew dari Masjid Setiaraja Mukah.
Pembukaan pintu sempadan antarabangsa di Teluk Melano akan melonjakkan ekonomi kawasan terbabit terutama dalam sektor pelancongan. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu ia sekaligus akan meningkatkan hubungan dua hala antara Malaysia dan Indonesia. Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menjelaskan Kerajaan Sarawak juga telah menjadikan kawasan Teluk Melano zon untuk dibangunkan khususnya industri pelancongan dengan kemasukan pelancong. Datuk Seri Abdul Karim memberitahu demikian pada program ziarah belia at Tanjung Datuk di Sematan yang turut menyeru golongan belia di kawasan itu untuk merebut peluang terlibat sama dengan perkembangan pembukaan sempadan itu. Sementara itu pada sidang media beliau memberitahu tidak kurang daripada 20 muka baharu dalam kalangan belia dari Gabungan Parti Sarawak GPS akan bertanding pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 nanti. Bagaimanapun jelasnya perkara tersebut akan diumumkan oleh pengerusi GPS yang juga Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Fasiliti di Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang akan dinaik taraf menggunakan dana lebih 1.73 juta ringgit yang diluluskan Kerajaan Negeri. Majlis penyerahan replika cek bagi tujuan naik taraf itu disempurnakan sendiri oleh penaung komplek berkenaan Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang kepada pengerusi Exco Prihatin Sibu Datuk Muhammad Yusnar Matali. Selain penyerahan dana naik taraf kompleks kebajikan itu, turut diserahkan adalah van jenazah yang disumbangkan oleh Persatuan Kebajikan Petrajaya kepada Lembaga Amanah Kebajikan Islam Sibu Lakis dan dana wakaf RM60,000 untuk Masjid Al-Qadim Sibu. Kompleks tersebut perlu kita naik taraf disebabkan ada setengah daripada infrastrukturnya dan juga fasiliti yang perlu dinaik taraf untuk keselesaan penghuni di kompleks tersebut. Dalam pada itu, Biro Pengurusan Tanah Perkuburan Islam Sibu Muhammad Safri Muhammad Kasim menyatakan pertambahan van jenazah itu akan melancarkan pengurusan jenazah apabila terdapat beberapa kematian berlaku pada hari yang sama. Itu satu berita baik untuk masyarakat Islam di Sibu, di mana keperluan van jenazah adalah amat diutamakanlah memandangkan kita ada mempunyai tanah perkuburan Islam yang baru dan pergerakan perjalanan memerlukan banyak van lah. Van jenazah baharu ini katanya akan ditempatkan di Pejabat Lakis berhadapan Masjid An-Nur Sibu. Perangkaan peruntukan bajet 2022 oleh Kementerian Kewangan amat menitik beratkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di semua negeri termasuk di Sabah dan Sarawak. Peruntukan bajet 2022 kali ini mendapat maklum balas positif dalam kalangan masyarakat di Miri selain peruntukan khusus yang diterima Peruntukan Perbelanjaan Pembangunan DE bagi Sabah dan Sarawak meningkat berbanding tahun 2021. Bagi saya juga, walaupun peruntukan ini meningkat 20% atau 20% berbanding tahun 2021, namun bajet ini dapat meringan dan merapatkan jurang perbelanjaan bagi kedua-dua negeri tersebut. Harapan saya agar peruntukan ini dapat diagihkan dengan lebih telus supaya rakyat di Sabah dan Sarawak, khususnya di Sarawak, dapat menikmati peruntukan bajet 2020 ini sewajarnya. DE untuk Sabah dan Sarawak lebih tinggi daripada negeri-negeri lain. Yang bagi saya ia sangat bagus sebab akan, yang pertama of course akan memberi lebih banyak bajet untuk pembangunan di Sabah dan Sarawak dan ianya akan merapatkan jurang ekonomi dan juga pembangunan antara Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. Membawa kepada kerancakan ekonomi di negeri Sabah dan Sarawak sekaligus memantapkan pembangunan di negeri ini. Masyarakat di Sabah dan Sarawak sangat berterima kasih dengan pihak kerajaan atas kenaikan peruntukan yang telah diberikan. Merupakan satu berita gembira yang positif untuk semua masyarakat setempat kerana ia membantu menaikkan ekonomi masyarakat setempat sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka dari masa ke semasa. Kenyataan Kementerian Kewangan pada 8 November menyatakan perangkaan bajet 2022 tanpa mengira negeri atau kaum berdasarkan keperluan agar semua rakyat menikmati kemakmuran terutama sekali apabila negara kini berada di ambang pemulihan dan perkembangan ekonomi.
Sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Terima kasih Vanessa di atas perkembangan itu. Hujan lebat sejak petang semalam menyebabkan 14 lokasi termasuk kawasan perkampungan di 5 mukim daerah Kubang Pasu dilanda banjir kilat. Langsung bersama wartawan Nur Hidayah Anwar. Baik, terima kasih langsung dari PPS SK Malau di daerah Kubang Pasu ini, antara dua PPS yang telah dibuka berikutan kejadian banjir kilat di daerah ini yang berlaku malam tadi. Jadi untuk makluman anda, seramai 13 penduduk terjejas ditempatkan di PPS ini dengan dua daripadanya merupakan warga emas yang telah uzur. Jadi bersama saya untuk memperincikan mengenai situasi terkini di kedua-dua PPS terbabit di daerah Kubang Pasu ialah Pegawai Pertahanan Awam daerah Kubang Pasu, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Adinin Suhaimi. Jadi Tuan, bagaimana situasi di kedua-dua PPS yang terlibat di daerah ini? Okey, terima kasih Puan. Okey, untuk makluman setakat ini keadaan masih terkawal. Okey, yang mana keadaan sekarang ni kita telah membuka dua pusat pemindahan lah. Okey, iaitu di SK Malau dan juga di Dewan Kampung Tradisi. Okey, untuk jumlah mangsa setakat ni dekat SK Malau hanya melibatkan 3 keluarga dan melibatkan 13 penghuni, manakala di Dewan Kampung Tradisi setakat ni melibatkan 23 keluarga dan 75 penduduklah ataupun penghuni. Okey, setakat ini keadaan masih terkawal dan kita punya daripada Jabatan Meteorologi pun telah memaklumkan okey akan berlakunya hujanlah keadaan sehingga 12 hari bulan. Jadi nasihat saya supaya kita ataupun kepada penduduklah berada dalam orang kata bersiap sedia, okey, sekiranya berlaku hujan berterusan, okey, bagi memudahkan kerja-kerja memindahkan tu dapat dijalankan dengan baiklah. Okey, selain pada itu juga, okey, pihak APM sentiasa bersiap sedia sekiranya mendapat aduan melibatkan untuk pemindahan mangsa ke pusat-pusat pemindahan. Baik, terima kasih Tuan. Itu saja perkembangan terkini dari daerah Kubang Pasu. Kembali kepada rakan di studio. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim Johor menahan 3 kapal kerana bersauh secara haram di perairan Johor Timur Kota Tinggi semalam. Ketiga-tiga nakoda gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran bersauh daripada pengarah laut Malaysia. Pengarah Maritim Negeri Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria memaklumkan penahanan pertama melibatkan sebuah bot tunda bersama sebuah kapal tongkang di kedudukan 11 Batu Nautika Timur Tanjung Penawar. Turut ditahan 9 kru warga Indonesia berumur 27 hingga 45 tahun. Manakala sebuah kapal tangki berdaftar dari Malabo ditahan pada kedudukan 12.5 Batu Nautika Timur Laut Tanjung Siang melibatkan penahanan 8 kru warga Indonesia berumur 22 hingga 54 tahun. Penganggur di penjara 5 bulan selepas didapati bersalah membuat ugutan jenayah kepada seorang lelaki di Taman Puteri Kulai, Johor September lalu. Magistrate Mahkamah Kulai Sharifah Maliha Said Husin menjatuhkan hukuman itu selepas Teng Chi Sing, 34 tahun, mengaku bersalah. Berdasarkan pertuduhan, dia telah melakukan ugutan jenayah melalui panggilan telefon dengan mengugut mangsa berusia 58 tahun dengan niat hendak membakar rumahnya. Kesalahan dilakukan di hadapan sebuah bank di Indahpura Kulai 21 September lalu.
Sistem Pintar Kawalan Trafik MBMB Spectra M merupakan projek pertama di negara ini yang mengawal lalu lintas menggunakan teknologi selaras era revolusi industri 4.0, bantu mengurangkan kesesakan lalu lintas sekitar Bandaraya Melaka, malah masa berjalanan dapat dijimatkan hingga 300%. Baik saudara, laporan Nurul Ashikin Abdul Halim. Dengan kos keseluruhan RM4.36 juta, Spectra M menyediakan platform pengumpulan data dari setiap persimpangan lampu isyarat kepada Pusat Kawalan Lalu Lintas Spectra M bagi mengesan dan membantu penyuraian trafik. Melalui sistem ini, data yang diterima akan dicerap dan dimanipulasikan kepada penggunaan AI yang berupaya menghasilkan sistem lampu hijau bersepadu. Saya rasa yang ini dapat banyak membantu kedatangan setengah pelancong di Melaka pun juga untuk penempatan. Dan saya kira penyimatan masa average lebih kurang 300% tu cukup membantu dari segi pengurangan trafik dan juga tempoh masa menunggu. Sejak dibangunkan pada Jun 2019, kini Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB telah siap memasang komponen sistem ini di 22 persimpangan sekitar pusat Bandaraya Melaka, khususnya kawasan tumpuan utama pelancong. Antaranya adalah di zon Munshi Abdullah Bendahara, zon Bandar Hilir, Jalan Syed Abdul Aziz, Pengkalan Rama, Panglima Awang, Semabuk, dan pada tahun depan kita akan menyiapkan persimpangan di Hantua Mall, Melaka Raya, zon Lagenda dan juga kawasan-kawasan Spectra M yang tunggal. Tahun hadapan pemasangannya melibatkan 11 lagi persimpangan. Diharapkan dengan penggunaan teknologi yang diperkenalkan oleh MBMB ini akan dapat menjimatkan masa perjalanan di Melaka. Dan apa yang penting, ia selamat digunakan oleh pengguna jalan raya. Nurul Ashikin Abdul Halim untuk Berita RTM. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Terus amalkan kawalan kendiri, sentiasa patuhi SOP dan kita semua pasti menang. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.